Hai, Assalamualaikum. Saya Daniel Nawawi. Saya Najmi Suhaimi. Anda menyaksikan OB TV. Kita ada berita pasal apa untuk netizen? Kita ada dua kisah yang menarik untuk diceritakan kepada netizen. Kisah yang pertama, ada seorang host tersyasyul ketika live. Kisah yang kedua, rampas-merampas. Tapi kali ini, rampas semua yang tu. senyap dulu. Nak tahu? Rampas apa? Jom kita layan. Okey Dan, kita mulakan OBTV dengan minggu ni dengan satu video yang tular di media sosial. Cerita dia bermula apabila seorang pengacara TV tersasul ketika satu program live ni bermula Dan. Kalau bagi aku pernah lah mengalami. Tapi sekali je. Itu pun dah menggelabah berpeluh Tapi Dan, yang powernya yang dipuji oleh warganet apabila dia tersasul pun orang tak perasan. Kayaknya memang pandai cover, lepas tu confident is the key Dan. Orang tak perasan pun ada tersyasyul di situ. Kejap. Ni ada video yang viral dekat Instagram tu, betul? Betul? Aku ada tengok. Video ni dikongsikan oleh pengacara tu sendiri. Betul. Dia sendiri yang share dekat platform media sosial tu. Ya, betul. Aku ada tengok. Dia kata dia kerana lepas ni dia dah tak nak dah. Overconfident, dia dah tak nak dah. Orang kata nervous. Sebab kalau nervous, jadilah tersyasyul macam tu. Okey, dia nak cakap macam ni. Kepada adik-adik yang bakal kembali ke kampus bermula 1 Mac ini. Sepatutnya kembali ke kampus bermula 1 Mac ini. Tapi dia tersyasyul cakap Pampers. Tapi yang wajar dipuji apabila walaupun tersalah cakap tapi dia confident masih meneruskan ayat dia. Kat situ kita nampak memang dia sangat profesional kat situ Dan. Faham? Cuba bayangkan apa yang dia fikirkan waktu tu. Kenapa dia terfikir sampai Pampers? Aku sebagai netizen juga, aku tengok, aku salute memandang kepada pengacara tu yang dia pandai cover. Dan dia tak ada muka kekok pun selepas dia cakap benda tu. Kalau kita Dan lepas ni OBTV mungkin 30 minit live, mungkin banyak kali tersasul kita tak tahu. Betul, maknanya kita pun kena tingkatkan prestasi kita supaya kita boleh live. Betul. Bagi korang yang dekat luar sana pun boleh jadikan pengajaran. Yang mana tahu dekat luar sana netizen nak jadi host macam pengacara yang saya sebut ni, korang boleh praktikkan. Confident is the key, betul? Betul, yang penting #confident is the key. Confident. Okey Najmi, berita yang kedua. Rampas semua. Sebenarnya cerita dia macam ni. Engkau yang tahu. Kau yang ceritakan dekat dia orang. Okey, ada seorang influencer, selebriti Dari mana? kacukan Vietnam, Jerman iaitu Jet N. Dia rasa terkilan apabila babak yang dilakonkan dalam muzik video tu telah dipotong. Malah dia menjawab beberapa komen memaklumkan bahawa mungkin babak tersebut dipotong kerana keterlaluan. Lepas tu Dan, Tuan punya badan Hakim Ahmad tampil memberikan respon terhadap warganet. Biasalah warganet mesti dah tahu apa sebenarnya yang terjadi. Warganet ni dia sentiasa menggali, orang kata. Betul. Lepas tu Hakim cakap lagu Rampas ni ditujukan khas buat arwah ibu dia. Kayaknya dia tak naklah benda babak-babak yang kurang sesuai diletakkan dalam muzik video tu. Betul. Dia cakap macam ni kan. Rampas tu tulisan khas atas pemergian orang yang paling aku sayang. Dia kata, ibu aku dengan MV, dengan muzik video yang pada aku agak sensitif dan keterlaluan, aku rasa tak sesuai. Aku rasa macam keterlaluan, kata-kata daripada Hakim Ahmad lah. Lepas tu Dan, saya nak tambah juga, Hakim juga turut merasakan, orang cakap melahirkan rasa kurang tidak puas hatilah kepada individu-individu yang berkarya dalam muzik video tu tanpa pengetahuan dirinya terlebih dahulu. Betul. Tambah dia lagi, dia sendiri masih berpegang pada adat dan budaya timur. Jadi dia terpaksalah menukar, orang kata, video babak dalam video tersebut untuk menjaga sensitif masyarakat juga. Ini dia marahlah dekat orang yang tak sepatutnya mengambil kesempatan terhadap karya dia. Dia kata, ini bila kita dah bagi tahu jalan cerita sebuah lagu atas tu dah dibincangkan, tapi tetap nak buat sesuatu atas sebab art dan kepuasan nafsu sendiri. Siapakah? Dia kata, hari ni anniversary aku, kau kacau family aku. Kau rasa kau siapa sih? Gitu dia kena sensor. Dan lepas tu saya nak puji jugalah tindakan Hakim ni disifatkan sebagai garang. Sangat telus. Kalau apa-apa dia terus cakap. Bagus. Lepas tu Dan, netizen turut pujilah tindakan Hakim dekat media sosial ni. Macam tu. Betul. Yelah, baguslah sebab Hakim fikir, orang kata, secara rasional dan logik. Dia pun berhak menjaga imej dia sebagai selebriti dan juga artis serta penyanyi. Betul. #kami puji Hakim. Yes. Okey Ahmad, untuk berita yang pertama, ada satu video ni tular dekat Twitter mengenai seorang kanak-kanak dan juga ibunya. Kanak-kanak yang bernama Imran, dia telah mendapat satu bukit yang penuh dengan coklat.
Selalunya kalau macam ni, dia orang bagi kepada kekasih. Tapi ni pun lain pula, ibu bagi kepada anak. Yelah. Tapi tak apa, itu pun kita dah anggap sebagai kekasih. Betul. Dan ibu ni merupakan salah seorang frontliners yang bekerja di Johor Bahru. Tapi yang membuatkan sebabkan hati netizen kan apabila seorang kanak-kanak yang bernama Imran ni, dia baca teks yang dihantar oleh ibunya tu. Dia baca makin lama makin sebab. Cuba baca dekat kad ni Mama tulis apa. Macam kuat-kuat lah nanti nak dengar. Mama rindu Imran, belajar rajin-rajin ya. Nanti Mama cuti, Mama balik. Mama minta maaf sebab tinggal. Sebab dah lama tak jumpa dengan mak dia kan. Betul. Sebab mak dia tu telah mengorbankan masa dan tenaga untuk berkhidmat untuk mengubati penyakit COVID-19 ni, tetapi dia terpaksalah nak bagi juga hadiah dekat anak dia. Sebab apa? Dia nak bagi tahu bahawa dia sebenarnya ingat je dekat anak dia, tapi tak boleh jumpa. Video ni dapat tontonan di laman Twitter 600,000 orang tonton dan juga banyak. 40,000 tanda retweet. Lebih menarik lagi apabila pengguna media sosial turut berkongsikan benda yang sama dekat bahagian komen tu. Maksudnya diorang pun bagi hadiah dekat ibunya juga. Betul, dia pun bagi juga. Ini yang kita suka. Betul. Semangat yang macam ni kita suka. Walaupun berjauhan tetapi yang paling dekat hati. Betul. Nak tanya Ahmad, apa yang kau bagi dekat mak kau? Kejutan lah. Kejutan. Apa kejutan ni? Saya bagi setiap bulan, awal bulan saya akan transfer duit ya. Transfer duit kepada mak saya. Tapi bila kau transfer tu mak kau terkejut tak? Dia terkejut. Macam kenapa sikit sangat bagi. Sikit sangat. Tapi macam kau cakap tadi, it's the thought that counts. Ya, betul. Semua ni mengenai keikhlasan juga. Kalau kita bagi, kita akan ingat kepada keluarga kita. Betul. Tak kira lah berapa pun kita nak bagi, tak kira apa pun kita nak bagi. Janji kita memberi dan saling mengingati. Betul. Okey Ahmad, kalau tadi kita bercerita mengenai video yang tular dekat Twitter, tapi kali ini kita nak cerita pula pasal gambar yang tular juga dekat Twitter. Ini apa yang terjadi pada tahun 2019 di mana pada waktu tu kita boleh keluar seperti biasa. Kita boleh jalan-jalan, boleh pergi makan dengan kawan-kawan, boleh bersukan dan macam-macam lagi. Kau tak rindu ke live pada masa tu? Tak, cakaplah pasal sebelum pandemik COVID-19. Sangat tu. Sorry. Kena bagi clue sebab saya ni kadang-kadang macam blur. Okey. Bercakap mengenai itu, rindu tu memanglah rindu. Tak dinafikan semua orang rindu. Situasi momen-momen sebelum adanya COVID-19 ni. Betul tu. Apa yang membuatkan aku tersenyum adalah bila ada beberapa pengguna Twitter dia memuat naik gambar. Lepas tu gambar tu diorang sunting macam gambar tu dah pada tahun 70-an. Padahal baru tahun 2019. Baru dia macam tahun lepas. konsep klasik-klasik lah, hitam-hitam putih macam tu. Koleksi gambar mengamit memori. Antaranya gambar kita solat Jumaat sekali, boleh pergi masjid, lepas tu makan dekat mamak. Betul. Lepas tu membeli belah juga. Membeli belah. Kalau ada sale ke apa, confirm shopping mall penuh. Dan lagi satu, Bazar Ramadan. Itu paling dirindui. Itu memang paling dirindui. Lagi satu sebab apa? Sebab bulan Ramadan dah nak sampai. Nak dekat kan. Tapi walaupun pasar malam dah boleh buka seperti biasa, tetapi apa yang pastinya vibe dia dah tak sama macam Bazar Ramadan dulu. Betul. Dulu dulu macam makanan banyak, lepas tu orang pun sesak-sesak datang. Kali kita nak kena menjaga jarak, apa dan sebagainya kan, SOP dan sebagainya. Betul tu. Dan dengan cerita vaksin di Malaysia pun tidak lama lagi akan ada dah. So kita mengharapkan dengan adanya vaksin ni dapatlah memulihkan kembali kehidupan kita seperti biasa. Betul. Okey Ahmad Lasib, berita pertama pada minggu ini. Ini mengenai seorang penyanyi. Ya, siapa yang tak kenal lagu tadi tu dah nyanyi, dah tahu dah siapa penyanyi dia. Daripada Aiman Tino lah. Kisah Aiman Tino. Betul tu Ahmad Lasib. Ini tentang yang mana Aiman Tino didakwa telah menghilangkan diri beberapa hari. Ibu kandungnya yang menceritakan benda ni. Warina membuat naik status mencari-cari anak dia. Biar saya bacakan. Kalau dah tak nak jadi artis, sila buat pengumuman. Jangan susahkan kami macam itulah kalau dah dikongkong betina. Kau tak angkat, wartawan dan stesen TV cari. Viral, lepas tu netizen mencari di laman sosial Aiman Tino sendiri. Netizen bantu pula ibu dia. Bantu cari, Aiman kau kat mana? Mak kau cari. So banyaklah orang komen kat bawah tu. Banyak. Aiman baliklah mak kau cari macam tu. Baru dia tampil. Dia tampil. Dia tampilkan diri. Jadi Aiman dah kembali. Dia dah kembali. Dia kata gini. Semuanya salah faham. Salah faham. Dan kilaf atas diri sendiri. Tabiat saya sejak dahulu lambat balas mesej diterima melalui WhatsApp dan juga panggilan. Maknanya memang tabiat dia. Maksudnya mak dia dah call banyak kali. Tak angkat. Lepas tu dia lupa nak call balik.
Itulah kisahnya sebenarnya. Itunya macam tu je. Macam tu. Tapi itu menjadikan iktibar lah kepada kita. Betul. Kalau orang message, orang call urgent, maknanya kita kena secepat mungkin membalas ataupun call orang tu balik. Mana tahu benda tu kan emergency, kecemasan. Macam Lagi-lagi, ni lah. lagi-lagi zaman pandemik ni Ahmad Nasib. Yes, betul. Pandemik ni semua orang work from home. Komunikasi yang paling orang kata cepat adalah telefon. Jadi telefon kena pegang sentiasa di tangan. Ini boleh jadikan iktibar kepada orang dekat luar sana juga. Lagi-lagi kalau mak kita yang message, call, tolonglah message balik, tolonglah call balik. Sebab mak kita tu syurga kita. Ahmad Nasib, aku dengar sekarang kau adalah TikToker yang berjaya. Ini kepakaran saya. Biar saya tunjukkan bakat saya. Cuba kau tunjukkan bakat kau dekat netizen. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekarang. Nampak? Kepada netizen yang rasa mual-mual dekat luar sana, boleh cari apa-apa air untuk menghilangkan rasa mual tu. Itu mesti tak tahu kan tarian apa yang tengah trending. Tak tahu sebab aku tak main TikTok. Tak ada akaun TikTok. Belum Untuk lagi. yang korang yang ada akaun TikTok, bolehlah follow akaun FR Filman01. Kenapa Mat dengan TikTok Di ni? dalam akaun TikTok tersebut, dia orang sebenarnya satu kumpulan. Oh, diorang adalah kumpulan. Dia orang yang buat konten yang macam menari, cover dance macam ni. Macam lagu Unggu, Cintalah Hati tu trending kan? So dia orang lah yang macam sama-sama menari macam tu dan trending. Macam tu. Trending dia tu bukan biasa-biasa Daniel. Trending tu macam kreatif dan inovatif. Orang menari pakai kain je. Kain plekat, kain batik tu. Itu yang kreatif. Dan background belakang tu kawasan kampung je. Tak perlu nak menari dekat bangunan mana-mana cantik, tak perlu. Faham. Diorang gunakan apa yang ada untuk jadi sekreatif yang mungkin. Yes, Betul Ahmad. Yang betul. paling kreatif apabila video lagu Ungu, Cinta Dalam Hati, yang hari tu Jemimah punya challenge. Yes, lagu tu. Yes. Itu dapat berapa view? Itu meletup. 10.3 juta view. Juta guys. Bukan di Indonesia sahaja yang menonton, malah di Malaysia, Brunei, Singapura dan orang kata satu rantau Asia turut menonton. Betul. Selain tu Ahmad Nasib, kita ada lagi lagu yang viral juga. Lagu apa? Ini saya suka. Yang top lagu 3 penyanyi negara kita, Yes. Datuk Seri Siti Nurhaliza, iaitu Kuasa Cintamu. Betul, mereka ni adalah rakan-rakan yang mempunyai minat yang sama, berkumpul dan diorang koreo tarian diorang tu bersama-sama. Kita di Orbit TV juga nak ucapkan tahniah kepada akaun TikTok ini sebab viral sehingga ke seantero Nusantara. Dan tahniah. teruskan dengan menghasilkan konten-konten yang menarik seperti itu. Betul, dan semoga menjadi inspirasi kepada TikToker di luar sana. Baiklah, itu saja OBTV untuk kali ini. Seperti biasa, kalau anda nak membaca artikel yang menarik lagi, boleh ke www.ohbulan.com. Untuk video-video best, korang boleh subscribe YouTube Oh Bulan Official kerana subscribe itu gratis. Baiklah, kita juga seperti biasa ya, Daniel, Yep. kita nak ingatkan mereka semua bahawa Betul. kita akan bersiaran pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad Pada jam 7.55 malam hanya di TV9. 9. Saya Daniel Nawawi. Saya Ahmad Nasib. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.